Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi dalam satu lagi siri panduan penggunaan buku Si Kecil Berfikir. Alhamdulillah, insya-Allah hari ini kita akan membincangkan buku dengan tajuk ini. Seronoknya berbasikal. Seronoknya berbasikal. Ini adalah buku yang keempat dalam siri pertama. Alhamdulillah. Untuk membantu ibu ayah dan juga guru untuk memanfaatkan buku ni, Kak akan mulakan dengan bercerita dulu. Bercerita dulu tentang buku ni sedikit. InsyaAllah kita tengok sama-sama. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Seronoknya berbasikal. Zul dan Iman berbasikal pagi ini. Zul mengayuh jauh ke depan. Iman masih lagi di belakang. Mika ikut serta temankan Iman. Iyo, iyo, bunyi Mika. Kita tengok buku ni. Ini muka yang pertama. Gambar dari belakang. Zul dah jauh ke depan. Iman di belakang dengan Mika. Okay. Kayuh, kayuh, kayuh. Iman terus menekan pedal basikalnya. Kebam, kebam, kebam. Bunyi gegar tanah bila Mika berlari-lari di sebelah Iman. Kayuh, kayuh, kayuh. Iman terus menekan pedal basikalnya. Jalan ini berbukit. Kaki saya perlu kuat lagi mengayuh. Allahu Akbar, kata Iman. Iman cuba mengayuh dengan lebih kuat. Kaki Iman terasa lenguh. Iman berhenti mengayuh. Iman picit kedua kakinya. Mika juga sentuh kaki Iman dengan belalainya. Mika pun ingin membantu. Kaki saya rasa lega. Mari kita sambung mengayuh lagi, kata Iman kepada Mika. Iyo, iyo, pekik Mika gembira. Kayuh, kayuh, kayuh. Iman terus menekan pedal basikalnya. Oh, jalan menurun. Takutnya, subhanallah, laung Iman risau terjatuh. Tangan Iman bersedia menekan brek supaya tidak terlalu laju. Mika pun turut berhati-hati. Alhamdulillah, selamat. Alhamdulillah kita berjaya turun jalan berbukit, Mika, kata Iman lega. Iyo, iyo, Mika berjalan tenang menemani Iman. Kayuh, kayuh, kayuh. Iman terus menekan pedal basikalnya. Iman ternampak 3 ekor anjing di tepi jalan. Ya Allah, jangan beri anjing-anjing ini mengejar saya, doa Iman penuh berharap kepada Allah. Anjing-anjing itu langsung tidak menoleh pada Iman. Alhamdulillah. Kayuh, kayuh, kayuh. Iman terus menekan pedal basikalnya. Mana Zul? Tadi Zul di depan. Iman mula mencari-cari Zul. Iyo, iyo. Mika juga mencari Zul. Iman, Iman. Tiba-tiba Iman mendengar suara Zul memanggil. Mana Zul? Tanya Iman sambil memandang ke kanan dan ke kiri. Iman, saya di sini. Cepatnya kamu mengayuh sampai tak perasan saya. Jerit Zul di belakang. Hehe, saya yang sampai dulu. Alhamdulillah, jawab Iman sambil ketawa. Allah hadiahkan Iman kaki dan tangan yang sihat dan kuat. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Okey, itulah kisahnya. Dan apa sebenarnya yang cuba kita bawa melalui kisah ringkas ini? Kita boleh tengok pada akhlak Iman. Sepanjang cerita ini, kita boleh melihat sifat berusaha.
ya, sifat berusaha iman, ya, terus mengayuh. Ada masa dia rasa tak larat, ada masa dia rasa takut, ya. Macam mana iman berkomunikasi dengan Allah, ya. Bila takut sebut nama Allah, bila naik lebih tinggi sebut Allahu Akbar, kan. Bila turun ke tempat yang lebih rendah sebut Subhanallah, ya. Ada athar dari sahabat berkaitan ini, ya. Dan bila berjaya sampai Alhamdulillah, ya. Ketika dia takut, dia berdoa kepada Allah, minta Allah jaga daripada anjing, kan. Jadi sifat iman ni kita cuba untuk jadikan ia satu kebiasaan kepada anak, ya, melalui cerita ini. Dan semangat iman, ya, terus berusaha itu, ya. Bagaimana dia mengurus rasa letih, ya. Bila letih rehat, kan. Bila rasa lenguh urut, kan, kaki sendiri, kan. Ini antara sifat-sifat berdikari yang kita cuba cetuskan, ya, dalam diri anak-anak kecil kita, insya-Allah. Ya, jadi bila kita dah habis bercerita, ya, tak cukuplah setakat expression yang Kak Wada share, ya. Ni untuk orang dewasa mungkin dah boleh faham. Tapi kalau anak-anak perlu lebih berganda-ganda, ya. Kita berkongsi emosi letih iman tadi, emosi takut dia bila nampak anjing, tu semua kena digambarkan dalam gandaan, ya, bila kita bercerita dengan anak-anak, ya. Jadi bila dah selesai itu, ya, poin-poin yang kita nak highlight tadi kita akan dibantu, ya, dengan soalan di muka surat yang terakhir ini, ya. Kita boleh manfaatkan, ya. Contohnya, soalan ni mudah-mudah, ya, untuk mencetuskan sembang, ya, sebenarnya. Okay. Jadi contoh soalan yang pertama ni, kaki dan tangan kita kuat bila kita selalu gunakannya. Kita nak beritahu anak penting exercise ini, semua tu adalah manfaat dan kebaikan yang Allah suka. Ya, lagi kita praktis, guna tangan kita buat khidmat pada ibu ayah, naik basikal, kan, maka kita akan dapat pahala dalam masa yang sama, kaki dan tangan kita makin kuat. Soalan kedua, iman gunakan tangan sahaja ketika mengayuh basikal. Ya, kita just nak bagi anak berfikir, ya, kalau selama ni dia take for granted, takkanlah naik basikal pakai tangan je, kan, mestilah pakai kaki. Tapi kita boleh bincang, tangan dia guna tak? Yes, bila naik basikal, dia bukan hanya perlukan kaki untuk mengayuh, tapi dia juga perlukan tangan untuk mengawal basikalnya. Okey. Jadi adakah betul iman gunakan tangan saja ketika mengayuh basikal? Tak. Ya, jawapan dia tak betul. Tapi melalui soalan inilah kita akan bincangkan bahawa perlu tangan dan kaki, ya, manfaatkan dua-dua anggota yang Allah beri. Bila iman selalu fikir dan ingat kepada Allah, dia menjadi lebih kuat dan berani. Betul atau salah? Jawapan dia betul lah, ya, betul. Jadi anak akan tahu, kita just nak stress the point, ya, bahawa kita ada Allah, ya, bahawa Allah itu bila kita selalu zikir, ingat dan meminta kepadanya, memang kesannya adalah kita menjadi lebih kuat dan berani, ya. Kita ada Allah. Soalan yang keempat, apa yang iman sebut ketika menuruni bukit? Ya, ini berdasarkan asal daripada sahabat, ya. Iman menyebut Subhanallah, ya. Bila berada di tempat tinggi, memang dalam hadis Nabi pun menyebut sebaiknya kita sentiasa membesarkan Allah di tempat tinggi, ya. Kita sebut Allahu Akbar, ya. Jadi ketika menuruni bukit, iman menyebut Subhanallah, ya. Jadi ini kita boleh share dengan anak dan terus boleh menjadi amal yang baik, ya, insya-Allah, untuk zikrullah anak-anak kita. Dan soalan kelima, siapakah yang berada di hadapan pada akhir cerita? Ya, kita just nak meraihkan usaha iman tadi, ya. Iman yang berada di depan, ya. Alhamdulillah. So daripada perbincangan-perbincangan ini, ya, kita dah selesai highlight tu, kita boleh ajak anak-anak mula mewarna buku-buku ini, ya. Dan sebenarnya anak tak ada masalah kalau anak nak tambah, kan. Lukisan ni tak dibuat terlalu padat, ya. Maka contohnya dia nak buat
dia yang berbasikal ke kat sini kan, nak lukis dia berbasikal sebelah Iman dan Zul, atau sebelah Mika ni dia nak letak pokok bunga ke, dia boleh tambah. Selepas dia berkreatif, dia juga boleh mewarnakan mewarnakan buku ini yang memang sengaja diletakkan hanya satu warna. Jadi anak-anak kita boleh tambah-tambah dan sempurnakan semua lukisan ini dengan warna-warna yang anak kita sukai, insya-Allah. Okey. Jadi jangan lupa untuk scan di belakang buku ini untuk akses pada panduan untuk buku-buku yang lain. Dalam masa yang sama, insya-Allah kita sedang dalam proses memasukkan lagu-lagu yang boleh dikembangkan melalui buku-buku dalam siri Si Kecil Berfikir. Setakat itu dulu. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.